Kita akan terus saja bersama Yang Mulia Ustaz, iaitu bagi menjelaskan dan juga menerangkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, khabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Alhamdulillah. keduanya juga sihat afiat ya. Amin, Ya Rabbal amin. Alamin. Ya. Jadi di sini kita ingin meminta penjelasan, penerangan mengenai dengan tajuk yang kita bawakan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi di sini sebagai mukadimahnya terlebih dahulu. Jadi mungkin Ustaz boleh menerangkan lebih rinci lagi. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futul arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma hidayatis sawab wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Atul dan juga Iskandar ya. Alhamdulillah, kita pertama kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita melihat ya, hari ini sudah pun masuk ke 28 Ramadan ya. Tidak terasa masa itu begitu cepat berlalu. Tahu-tahu kita sudah pun berada betul-betul di penghujung Ramadan dan tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan kelebihan, yang penuh dengan fadilat-fadilat yang telah dan juga amalan-amalan, peluang untuk kita meningkatkan amalan kita di bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan usia, dengan umur yang masih dipinjamkan oleh Allah SWT ini akan kita isikan dengan perkara-perkara yang berkebajikan dan kita meninggalkan apa jua perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat, keampunan, keselamatan, kesejahteraan, perlindungan, keberkatan dan juga keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, tajuk kita pada pagi ini iaitu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Ini rasanya kita fokuskan ataupun kita khususkan selepas nanti kita menjalani bulan Ramadan ini ya. Kalau kita melihat ya, kedua-dua perkara ini ya, kalau kita melihat iman dan juga takwa adalah dua elemen yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang Islam itu. Kita sebagai orang Islam perlu memiliki kedua-duanya ini, iaitu iman dan juga takwa. Sebenarnya pada prinsipnya ya, iman adalah sebagai syarat, sedangkan takwa itu adalah tujuan. Kita bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk menggambarkan, untuk menjelaskan mengenai dengan iman dan juga takwa ini ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya bawakan ayat yang berkaitan dengan berpuasa ya. Kalau kita melihat tentang tujuan berpuasa ini ialah untuk menjana ataupun untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Seperti mana firman-Nya dalam suratul Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat di sana, di awalnya disebutkan orang beriman dan di penghujungnya orang bertakwa. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan jelas kepada kita bahawa tujuan dan matlamat kita berpuasa ialah la'allakum tattaqun.
yang membawa maksud semoga dengannya, kata Allah, kamu mencapai status takwa. Jadi itulah tujuan dan matlamat utama kita berpuasa, iaitu untuk mencapai status takwa. Bahkan kalau kita perhatikan ya, para penonton dirahmati Allah, dan juga Atul dan juga Iskandar ya, setiap amalan yang Allah sediakan yang ada di bulan Ramadan ini adalah bertujuan untuk meraih takwa. Jadi kalau kita perhatikan kedudukan iman adalah sebagai syarat menunjukkan bahawa kewajipan melaksanakan ibadah puasa hanya dapat disahuti melalui wadah keimanan ini, iaitu bagi tujuan menuju takwa. Iman dan takwa ini merupakan dua elemen yang sebenarnya sangat sulit untuk dipisahkan, dan bahkan kedua-duanya saling memerlukan. Dengan kata lain, sifat takwa tidak akan pernah terwujud bila tidak dimulai ataupun tidak diawali dengan keimanan. Dan keimanan itu sendiri tidak akan memiliki nilai apa-apa bila tidak sampai ke darjat takwa, ke darjat ketakwaan. Apakah yang dikatakan sebagai, apakah erti yang dimaksudkan sebagai iman dan juga takwa ini ya? Takwa ataupun iman ini, kita sentuh tentang iman. Iman ini artinya sebenarnya ialah menerima, meyakini dan membenarkan Nabi SAW dan juga segala apa juga perkara yang dibawa oleh baginda, dan diketahui perkara itu dengan ilmu daruri, yakni yang nyata, tidak boleh disangkal dan tidak dapat dibantah lagi, umpamanya seperti adanya matahari dan adanya diri kita sendiri, bahawa perkara itu perkara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya hakikat beriman itu ialah kepercayaan yang meresap di dalam hati dengan penuh keyakinan yang tidak sedikit pun bercampur dengan syak dan ragu, serta ianya memberi pengaruh bagi pandangan hidup dan tingkah laku dalam perbuatan kita sehari-hari. Ini adalah kerana iman yang sempurna dan sebenar-benarnya terbentuk daripada 3 rangkai yang utama, iaitu yang pertama membenarkan dalam hati, at-tasdiqu bil qalbi, kemudian mengikrarkan dengan lidah, wal iqraru bil lisan, dan membenarkan dengan perbuatan, al-amalu bit taklif. Jadi ketiga-tiga ini perlu berjalan seiring. 3 rangkai ini perlu berjalan seiring. Artinya iman itu tidak hanya cukup dengan kita membenarkan dengan hati kita atau kita hanya melafazkan dengan lidah kita, tetapi juga kita kena buktikan. Kita kena buktikan dengan perbuatan, amalan perbuatan kita, iaitu dengan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan apa jua larangannya, kita melakukan yang fardu. Manakala takwa ini yang sering diartikan ataupun yang selalu digunakan maksudnya ialah takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan melaksanakan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram. Pelaksanaan ini tetap disempurnakan dengan tidak memilih waktu dan tempat, kerana takwa menurut perintah Rasulullah SAW hendaklah dilakukan di mana saja seseorang itu berada. Ini berpandukan kepada hadis baginda SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, rawahu Tirmizi, yang bermaksud ataupun mafhumnya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, riwayat At-Tirmizi. Dan Allah berfirman mengenai kemuliaan orang bertakwa ini, inna akramakum 'indallahi atqakum, dipetik daripada surah Al-Hujurat ayat 13, yang membawa arti sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kita melihat di sini betapa keimanan dan ketakwaan itu mempunyai hubungan yang berkait rapat, yang sangat berkait rapat, dan
pentingnya memiliki keimanan dan juga ketakwaan, iaitu saya ulang tadi, keimanan itu sebagai syarat untuk kita mendapatkan ketakwaan, dan ketakwaan itu adalah tujuan kita sebenarnya. Jadi itulah sebagai mukaddimahnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Itu mengenai dengan iman dan takwa ini, yang mulia Ustaz, yang mulia Doktor Ustaz tadi ada menyatakannya iman dan takwa ada syarat-syaratnya. Dan juga latar belakang iman serta takwa pun telah pun dijelaskan secara rinci. Dan yang mulia Ustaz Doktor, kita ingin mengetahui bagaimana untuk ketani mengaplikasikan iman dan takwa dalam kehidupan ketanian ini. Memang untuk petani sebut memang mudahlah ya, tetapi mengaplikasikannya ataupun diorang merealisasikannya pada diri ketani, jiwa ketani, macam mana tu iman dan takwa? Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Iskandar dan juga Atul ya. Memang dua perkara ini kita jangan melihat dalam ruang yang sempit. Kita perlu melihat dia, relevan dia di dalam kehidupan kita seharian. Sebelum itu saya bawakan bagaimana perkaitan yang begitu rapat antara iman dan juga takwa ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Yang tafsirnya, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Jadi kalau kita melihat berdasarkan daripada ayat yang saya bacakan tadi, dapat kita fahami bahawa syarat untuk memperoleh keberkatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah beriman dan bertakwa. Iman dan takwa, keberkatan inilah yang kita harapkan, iaitu keberkatan ini adalah kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, semuanya adalah keberkatan. Jadi iman dan takwa merupakan satu kesatuan yang teguh. Seseorang yang benar-benar beriman adalah sebenarnya orang yang bertakwa. Jadi iman dan takwa ini adalah seperti saya katakan tadi, adalah unsur penting dalam diri dan jiwa seseorang Muslim itu. Kerana jika salah satu atau kedua-duanya tiada pada diri ataupun jiwa seorang Muslim, maka tidak akan lengkap Islam seseorang itu dan tidak menepati ciri-ciri seorang Muslim. Maka tidak akan lengkaplah Islam seseorang itu dan tidak menepati ciri-ciri seorang Islam yang beriman dan bertakwa. Namun, takwa ini pada umumnya dipahami dalam ruang lingkup spiritual dan pribadi yang sempit. Akhirnya ia menjadi konsep yang asing dan terpisah daripada pelbagai aspek kehidupan lainnya. Padahal ya, kalau kita perhatikan, kalau kita betul-betul menghayati, kalau kita betul-betul memahami, pada hakikatnya takwa itu merupakan konsep yang sangat penting dan dititik beratkan dalam Islam. Ia adalah sebenarnya parameter yang mengukur tingkat kerohanian seseorang Muslim. Ia adalah tujuan ibadah yang ditaklifkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi saya sebut iman itu sebagai syarat, manakala takwa itu sebagai tujuannya. Kalau kita perhatikan pada hari ini Atul dan juga Iskandar masyarakat maafkan saya, kalau kita perhatikan pada hari ini masyarakat cenderung tidak melihat relevansinya takwa itu dalam aktiviti seharian. Begitu juga dengan iman. Walhal takwa itu tidak ada maknanya jika ia hanya difahami dalam ruang lingkup yang sempit tanpa diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sama ada dalam ruang politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan dan juga bidang-bidang lainnya. Sebenarnya, kalau kita melihat orang yang mengaplikasikan takwa dalam kehidupan sehariannya, dalam semua bidang,
adalah sebenarnya orang yang tinggi nilai integritinya. Orang yang memiliki integriti ini adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Ini kerana permulaan integriti dalam Islam itu adalah dengan integritinya seseorang itu terhadap Tuhannya, iaitu dengan beriman. Itu permulaan integriti. Beriman, bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang itu dipupuk ataupun diasuh kualiti integritinya dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan satu kisah yang mana yang berkaitan dengan pengaplikasian keimanan dan juga ketakwaan ini. Saya petik satu kisah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ada dicatatkan di mana satu kisah yang dialami oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Dinar menceritakan satu harinya dia ini bermusafir dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ke Makkah. Setelah senja, mereka berdua berhenti berehat di suatu tempat. Tiba-tiba ketika mereka itu sedang berehat, lalu melintas seorang pengembala, seorang lelaki bersama ternakannya. Sayyidina Umar pun berkatalah, wahai pemuda, juallah kepadaku seekor daripada biri-biri ini. Juallah kepadaku seekor daripada kambing biri-biri ini. Maka pemuda itu pun menjawab, aku hanyalah seorang hamba abdi. Jadi mendengar saya perkataan pemuda itu, timbullah di benak pemikiran Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk menguji pengembala ini. Diujinya. Jika tuanmu bertanya, beritahu saja yang serigala telah pun memakan salah seekor daripada biri-biri itu. Artinya, jual biri-biri itu seekor arah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan tentunya membayar dengan wang. Jadi wang itu akan menjadi milik pemuda ini. Pemuda ini artinya dia mendapatkan habuan kemewahan dunia. Jadinya tuannya dia akan tahu kalau dia beritahunya kambingnya itu telah pun dimakan oleh serigala. Tambahan lagi, pemuda ini memang adalah sering dipercayai oleh tuannya. Tapi pemuda itu dengan tegas menjawab. Apa jawapannya? Kalau begitunya, di mana Allah? Di mana Allah? Ditanyanya balik kepada Sayyidina Umar ini, di mana Allah? Maksudnya kalau dia mengambil, menjual ataupun mengikut cakap Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Umar ini hanya menguji beliau. Jadi kalau dia mengikut kata-kata Sayyidina Umar ini, dikatakannya kepada tuannya, kambingnya telah dimakan oleh serigala, sedangkan dia yang mendapat habuan dunia. Jadi dikatakannya di mana Allah? Dia tanya balik. Mendengar saja jawapan itu, jawapan pengambala itu, lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis keharuan. Pada keesokan harinya, beliau menemui tuan pengembala itu serta membayar tebusannya, lalu memerdekakan pemuda hamba itu tadi. Dia menganggap, Sayyidina Umar menganggap bahawa pemuda ini mempunyai jati diri yang tinggi, mempunyai keimanan yang tinggi, dia layak untuk mendapatkan kehormatan. Jadi kalau kita melihat daripada kisah ini jelas memaparkan bagaimana jati diri seorang yang beriman, seorang mukmin, yang sifat takwanya itu menatijahkan integriti di dalam kehidupan harian seseorang. Ini dapat kita lihat daripada kalimah ataupun jawapan kata-kata pemuda tadi. Kalau begitu di mana Allah? Di sana adanya terletak iman dan juga takwa. Hanya orang beriman yang memiliki sifat takwa, yang yakin akan pemerhatian, yakin dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya pemuda itu ada saja peluang untuk mendapatkan keuntungan habuan duniawi. Tetapi semua itu ditolaknya, ditinggalkannya kerana mempunyai keimanan
dan ketakwaan yang begitu tinggi. Jadi ini yang kita lihat bagaimana cara untuk membawa kita mengaplikasikan keimanan dan ketakwaan itu di dalam kehidupan kita seharian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya, itu dalam kehidupan harian kita iman dan takwa. Jadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini mungkin boleh lagi dijelaskan ya Ustaz. Baik. Terima kasih Atul dan juga Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayat ishawab wa perlu kita diketahui bahawa iman dan takwa ini perlu kita pertingkatkan. Ini kerana iman itu kadang-kala dia boleh bertambah dan kadang-kala dia berkurang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gembiralah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah kuatlah iman mereka dan hanya kepada Tuhan mereka sahajalah mereka bertawakal. Jadi sebagai seorang Islam, kita ini hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cara untuk kita mempertingkatkannya. Di antaranya jalan untuk kita mempertingkatkan iman dan takwa kita ialah dengan kita memelihara salat 5 waktu. Kita memelihara salat 5 waktu. Kerana salat 5 waktu ini adalah kunci untuk memelihara keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan kita dan juga untuk kita menjelmakan sifat ketakwaan kepada dalam diri kita. Kalau kita perhatikan ya, Atul dan juga Iskandar, serta para penonton yang dirahmati Allah, di sepanjang bulan Ramadan banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjana ketakwaan, untuk kita memelihara, meningkatkan keimanan kita. Dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan sedekahnya, dengan Al-Qurannya, dengan ditambah lagi dengan amalan-amalan qiyamul lail yang lainnya. Sebenarnya semua ini adalah untuk kita meningkatkan keimanan kita dan untuk kita menjana ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjana, bahkan kalau kita lihat perkara yang mudah sekalipun, seperti kita mensegerakan berbuka dan juga melewatkan bersahur, itu pun juga sebenarnya cara untuk kita meningkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Apa artinya? Artinya nanti selepas Ramadan kita terus konsisten. Kalau kita memperkatakan ataupun kita mengetahui bahawa Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka selepas Ramadan nanti kita akan istiqamah membaca Al-Quran. Ramadan bulan Qiyamul Lail, maka selepas Ramadan nanti kita akan terus istiqamah melakukan Qiyamul Lail. Yang lebih penting itu memelihara salat itu. Kalau Ramadan ini disebut sebagai bulan sedekah, maka selepas Ramadan nanti kita teruslah istiqamah untuk melakukan sedekah dan begitulah juga amalan-amalan lainnya. Jadi itulah cara kita. Jadi kita ini jangan terhenti di bulan Ramadan ini saja. Kita teruskan. Kita jangan jadi hamba Ramadan. Tapi kita jadilah hamba Rabbani, iaitu yang sentiasa berusaha beribadah, mendekatkan diri kepada Allah untuk menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya di sepanjang kehidupannya selagi dia bernyawa di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan ya dan juga yang mulia Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Nur Alizamin Haji Al-Akbar dengan penjelasan yang telah pun kita bawakan pada hari ini. Sampai kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.